Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 샬롬 성가대와 니시 오케스트라의 아멘. 찬양과 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, semua orang kudus dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini ialah khotbah yang ke-18 tentang kitab Kejadian. Setakat ini saya telah menyampaikan 6 khotbah untuk menjelaskan makhluk rohani, malaikat dan kerup yang diciptakan oleh Tuhan. Malaikat dan kerup ialah roh yang diuruskan oleh Tuhan dan jumlah mereka tidak terhitung banyaknya. Dunia mereka tersusun rapi di bawah aturan ketat dan mereka bekerja dan sempurna menurut perintah Tuhan. Melalui malaikat dan kerup ini, Tuhan mentadbir seluruh alam semesta. Pada suatu ketika, selepas masa yang tidak terhitung lamanya, berlaku satu kejadian besar di dalam alam rohani. Lucifer yang telah sangat disayangi oleh Tuhan Bapa memberontak terhadap Tuhan. Pemberontakan dalam kerajaan Tuhan, dunia rohani, kedengar menarik. Bukankah begitu? Atau ada yang mungkin berfikir, bagaimana mungkin perkara ini berlaku? Bagaimanakah malaikat yang berkhidmat kepada Tuhan memberontak terhadapnya? Untuk memahami hal ini, anda perlu memahami Lucifer dengan baik. Dalam khotbah ke-14, saya telah memberikan penjelasan tentang Lucifer, Lucia dan Lucier. 3 malaikat agung ini diciptakan untuk berkhidmat kepada Tuhan dan mereka lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat agung yang lain. Satu perkara yang unik tentang mereka adalah bahawa mereka diberikan sifat manusia. Malaikat ialah makhluk yang taat tanpa sifat manusia untuk pemikiran atau emosi mereka sendiri. Walaupun ketiga-tiga malaikat agung ini memilikinya, hakikat bahawa mereka diberikan sifat manusia bermaksud mereka mempunyai kehendak bebas juga. Hal ini demikian kerana Tuhan mahu menerima pelayanan yang datang dari dalam hati mereka. Malaikat dan kerup yang lain diciptakan untuk taat tanpa syarat pada perintah yang diberikan. Walaupun oleh sebab ketiga-tiga malaikat agung ini mempunyai sifat manusia, mereka mentaati Tuhan dengan memahami hatinya. Mereka boleh tidak taat berdasarkan kehendak bebas mereka, tetapi mereka memilih untuk mentaatinya kerana mereka merasakan kasih Tuhan dalam hati mereka. Oleh itu, tahap ketaatan mereka berbeza daripada malaikat dan kerup yang lain. Tuhan Bapa sangat mengasihi ketiga-tiga malaikat agung ini sehingga dia membenarkan mereka menikmati kehormatan dan autoriti yang besar. Lucifer lebih istimewa antara mereka. Selain tugas berkhidmat kepada Tuhan Bapa, Lucifer juga bertanggungjawab dalam bidang muzik. Dia sentiasa memuji Tuhan dengan suara yang indah dan pelbagai alat muzik. Dia juga menggembirakan Tuhan Bapa dengan percakapan yang manis. Tuhan Bapa sangat mengasihi Lucifer sehingga dia sentiasa memberikannya kegembiraan dan kebahagiaan, dan Tuhan melayannya seperti anak. Lucifer mempunyai autoriti yang besar sebagai yang paling dihormati antara semua malaikat dan kerup. Kemudian keangkuhan muncul dalam hatinya dan ia menjadi semakin kuat. Ada satu kejadian benar-benar menyelakan keangkuhannya, iaitu ketika dia diberikan gelaran bintang fajar. Gelaran bintang fajar pada asalnya diberikan kepada Tuhan Anak yang telah diberikan misi sebagai penyelamat. Apabila gelaran yang begitu mulia diberikan kepada Lucifer sendiri, dia akhirnya mula menunjukkan keangkuhan hatinya secara terang-terangan. Sebab Tuhan Bapa memberikan Lucifer gelaran bintang fajar adalah untuk menunjukkan bahawa dia ialah makhluk yang menerima kasih istimewa daripada Tuhan.
Selain itu, gelar rang ini juga diberikan kepada Lucia dan Lucier dengan sama rata. Walau bagaimanapun, Lucifer menjadi angkuh dan menganggap dirinya setara dengan anak Tuhan. Ketika Tuhan Bapa menciptakan Lucifer, dia memberikannya hati yang baik dan lembut. Oleh sebab dia ingin berkongsi kasih yang sejati, dia memberikan Lucifer kehendak bebas walaupun dia ialah malaikat. Semasa berkhidmat kepada Tuhan Bapa sekian lama, Lucifer melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Lucifer juga melihat autoriti besar Tuhan Bapa yang mentadbir seluruh alam rohani. Kemudian dia mula menginginkan kuasa itu dan keangkuhan bahawa dia dapat melakukan yang lebih baik bertumbuh dalam hatinya. Pada masa yang sama, Lucifer tahu bahawa mengambil alih tata Tuhan bukanlah kerja yang mudah. Dia tahu apa akibat akhir yang menanti jika dia gagal. Walau bagaimanapun keangkuhannya membutakan matanya dan keupayanya untuk membuat penilaian menjadi tumpu. Dia hanya memikirkan bagaimana dia akan mengalahkan Tuhan dan dia telah merancang pemberontakan untuk berapa lama. Dia sampai kepada kesimpulan bahawa jika semuanya berjalan seperti yang dirancang, dia dapat menduduki tata Tuhan. Yesus memberi Yudas Iskariot banyak peluang untuk berpaling dan menyedari kebenaran. Matius 26 ayat 24 hingga 25 menyatakan, memang anak manusia akan mati seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi alangkah malangnya orang mengkhianati anak manusia. Lebih baik jika orang itu tidak pernah dilahirkan. Lalu Yudas, pengkhianat itu berkata, tentu bukan saya yang guru masukkan. Yesus menjawab, demikianlah katamu. Yesus telah cukup memberikan penerangan kepada Yudas Iskariot dan dia sendiri menyedarinya. Dengan cara ini, Yesus meyakinkan Yudas Iskariot tentang kebenaran, tetapi Yudas Iskariot tidak berpaling. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sama seperti keangkuhan membutakan mata Lucifer dan membuatkannya kehilangan keupayaan untuk membuat penilaian, ketamakan boleh mengakibatkan kerugian sama. Ketamakan terhadap wang dan nafsu berani terhadap kehormatan dan autoriti juga membutakan mata anda dan mengelirukan keputusan anda. Sebagai contoh, seorang ahli perniagaan mungkin mengembangkan perniagaannya melebihi kemampuan kerana ketamakannya terhadap wang. Apabila perkara tidak berjalan seperti yang difikirkannya, dia mungkin menghadapi kesukaran atau dia mungkin tergoda oleh janji manis pulangan besar jika dia melabur dalam sesuatu, melaburkan sejumlah besar wang dan akhirnya kehilangan pelaburan awalnya. Hal ini secara tepatnya adalah hasil daripada ketamakan yang menghilangkan keupayaan dalam membuat keputusan yang betul. Apabila nafsu berahi telah disemai, orang menjadi tidak berhati-hati lalu jatuh ke jalan kehancuran. Walau bagaimanapun berkat dalam Tuhan adalah untuk mempunyai roh dan jiwa yang sihat. Kemudian Tuhan memimpin anda ke jalan kemakmuran. Sebagai contoh, apabila anda menanam di tanah yang baik dengan kejujuran, Tuhan membantu anda menuai 30, 60 atau 100 kali ganda lebih banyak hasil. Saya menggesa anda untuk menanam dengan betul seperti ini. Saya tidak mahu ada antara anda yang dibutakan oleh ketamakan. Bukan saja ketamakan, malah kesombongan dan keangkuhan juga boleh mengakibatkan kehilangan keupayaan membuat penilaian dan kebijaksanaan yang sama. Apabila mata anda dibutakan oleh perkara-perkara ini, anda tidak dapat memahami kehendak Tuhan serta tidak dapat hidup mengikut kehendaknya. Saya berharap anda akan membersihkan mata dan hati anda dengan firman Tuhan dan doa. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, selepas membuat kesimpulan bahawa dia dapat mengalahkan Tuhan jika dia mengikut rancangannya, dia mula melaksanakan rancangannya satu demi satu. Bagaimana keadaan akan berlaku seterusnya?
Bagaimana rancangan-rancangan 먼저는 itu akan 자신을 terungkap? 도울 세력을 Mula-mula 교환했죠. Lucifer mengumpulkan yang boleh membantunya. Sepanjang sejarah manusia, pengkhianat yang merancang rampasan kuasa mula-mula mengumpulkan pasukan terdekat mereka. Lucifer memujuk malaikat yang berada di bawah pengaruhnya. Dia juga memujuk malaikat-malaikat yang berada dalam kedudukan kepimpinan di bawah pengawasan malaikat agung yang lain. 또한 다른 천사장들 휘하여 Sebagai contoh, katakan seorang jeneral melaksanakan rampasan kuasa dalam ketenteraan. Maka semua askar di bawah arahannya secara alamiah akan berpihak kepada jeneral itu. Mereka bergerak tanpa syarat mengikut perintah jeneral itu walaupun tanpa mengetahui apa yang sedang berlaku. Dalam situasi seperti itu, jika seorang askar berkata, "Ini tidak betul, jadi saya tidak dapat mengambil bahagian," dia akan dihukum dengan serta-merta. Seseorang manusia mempunyai kehendak bebas sekalipun akan mengikuti perintah, tidak kira betul atau salah. Apatah lagi malaikat yang tidak mempunyai kehendak bebas. Malaikat diciptakan untuk taat tanpa syarat pada perintah yang diberikan daripada pihak atasan. Oleh itu adalah perkara biasa bahawa malaikat di bawah pengawasan Lucifer mengikuti kehendak Lucifer. Bagaimana malaikat di bawah pengawasan malaikat agung yang lain dapat bergabung dengan Lucifer? Saya katakan bahawa Lucifer adalah makhluk yang paling dihormati dalam kalangan malaikat dan kerub. Semua malaikat dan kerub tahu bahawa Lucifer sentiasa bersama Tuhan Bapa. Mereka telah melihat dan tidak meragui bahawa dia disayangi oleh Tuhan. Secara ringkasnya, kuasa yang begitu besar sehingga apabila mereka memikirkannya, Tuhan terlintas dalam fikiran mereka. Oleh itu, malaikat di bawah malaikat agung yang lain juga akan terpengaruh oleh Lucifer. Sebagai contoh, seorang jeneral dalam satu unit merancang rampasan kuasa dan seorang komander company dalam unit lain bergabung dengan rampasan kuasa tersebut. Maka askar di bawah perintah Kapten juga akan mengetahui rampasan kuasa tersebut. Mungkinkah wanita tidak tahu pangkat dalam ketenteraan? Pangkat ketenteraan dari yang terendah hingga yang tertinggi ialah Brigadier General, Major General, Lieutenant General, General dan General Angkatan. General Angkatan ialah General berbintang 5 dan dipanggil Marshal. 별부터 장군이라고 하는데 별 하나 준장, 별 2개 소장. Dalam Alkitab, seorang ketua askar disebut dan diketahui berapa banyak askar yang di bawah perintahnya. Adakah kira-kira 120 askar di bawah perintah seorang komander company? Seorang pemimpin platun memerintah satu platun yang terdiri daripada kira-kira 45 askar. Tentera adalah berbeza-beza, jadi tidak tepat. Tetapi satu platun biasanya terdiri daripada kira-kira 40 hingga 45 askar. Seperti ini, askar di bawah perintah seorang komander company juga ikut serta. 소대장이 되는데 소대장은 한 45명, 한 소대가 45명. 군대도 다 달라요. 다르니까 뭐 딱 맞는 건 아니겠지만 한 약 40명, 45명을 한 소대라고 합니다. Dengan cara ini, banyak malaikat peringkat pertengahan di bawah malaikat agung lain bergabung dengannya, dan malaikat di bawah malaikat pengurus peringkat pertengahan ini secara alamiah bergabung dengan Lucifer juga. Dengan cara ini, jumlah malaikat yang bergabung dengan Lucifer mencapai 1/3 daripada semua malaikat. Begitu banyak sekali malaikat yang mengikuti Lucifer. Lucifer bukan saja mendapatkan malaikat, malah kerub ke pihaknya. Mula-mula dia memujuk naga yang merupakan pemimpin tertinggi kerub dan mendapatkan tidak terkira banyaknya kerub di bawah pengaruh naga tersebut. Sebenarnya Lucifer berfikir bahawa jika dia dapat membawa naga ke pihaknya, rancangannya akan berjaya. Oleh sebab naga selalu mengelilingi takhta Tuhan, mereka dapat mendengar Tuhan sepanjang masa. Mereka juga melihat bagaimana Tuhan memerintah di dalam dunia rohani. Oleh sebab naga berada dekat dengan tata Tuhan sekian lama,
Walaupun mereka tidak mempunyai sifat manusia, mereka merasakan dan mengetahui hati dan kehendak Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Lucifer daripada naga. Dia berfikir bahawa dia dapat mengalahkan Tuhan jika dia mendapatkan kelebihan dengan naga. Walaupun Lucifer juga tahu bahawa naga yang sangat disayangi oleh Tuhan tidak akan mengkhianati Tuhan dengan begitu mudah dan bergabung dengannya. Oleh itu, dia bijak menyusun rancangan rapi untuk memujuk mereka. Dia memujuk mereka dengan kata-kata bijak yang tidak dapat ditolak oleh naga. Apakah yang dikatakannya kepada mereka? Dia berkata, ini bukan untuk mengkhianati Tuhan. Ini sebenarnya untuk membantu Tuhan. Tuhan sebenarnya telah memberi saya, Lucifer, autoriti untuk menjalankan tugas ini. Untuk menentang Tuhan seperti ini mungkin kelihatan seperti mengkhianati Tuhan, tapi semua ini adalah di bawah kehendak dan rancangan Tuhan. Kita akan mencapai kedudukan yang mulia pada masa hadapan. 이 모든 것이 하나님의 뜻과 계획에 따라 이루어지고 있는 것이다. Lucifer memberitahu mereka bahawa Tuhan menetapkannya sebagai ketua dan memberinya autoriti untuk menjalankan semua tugas untuk menyelesaikan misi tersebut. Dia berkata bahawa naga akan menikmati autoriti dan kemuliaan besar pada masa hadapan jika mereka menyelesaikan misi bersama dengannya. Naga tertipu oleh rancangan ini. Mereka tahu bahawa tindakan mereka adalah bertentangan dengan Tuhan. Namun begitu mereka terpikat oleh godaan Lucifer kerana pembohongan Lucifer menarik perhatian mereka. Lucifer mengatakan bahawa semua ini adalah menurut kehendak Tuhan, bahawa semua ini adalah untuk Tuhan dan bahawa mereka akan diberikan kemuliaan besar pada masa hadapan. Sekarang, siapakah Lucifer yang bercakap seperti ini? Dia ialah malaikat agung yang paling dihormati dan sangat disayangi oleh Tuhan dengan kuasa yang besar. Lucifer yang seperti ini berkata seolah-olah dia sedang menjalankan misi rahsia mengikut kehendak Tuhan dan oleh itu naga tertipu. Apabila pengkhianat merancang rampasan kuasa, mereka menipu raja atau ketua negara dengan kata-kata yang manis. Seperti contoh, ini ialah rahsia antara saya dan pemimpin. Dia memerintahkan saya untuk membentuk organisasi rahsia dan saya akan melaksanakannya sementara dia berbuat tidak tahu. Akhirnya orang dalam lingkaran dalaman itu akan bergabung dalam rampasan kuasa. Untuk membantu anda memahami situasi ini dengan lebih baik, saya akan memberikan contoh. Ada sebuah syarikat, seorang eksekutif yang disayangi dan diakui oleh CEO syarikat itu datang untuk merancang satu pelan. Oleh sebab keangkuhan dan ketamakannya, dia lupa kedudukannya dan dia ingin mengambil alih syarikat itu. Oleh itu, dia mula mengumpulkan orang yang sependapat dengannya dalam syarikat itu. Sementara itu, dia berfikir bahawa dia memerlukan seseorang yang mengetahui dengan baik tentang CEO dan juga tentang maklumat rahsia syarikat itu. Dia memikirkan tentang setiap usahanya dan dia memujuk setiap usaha itu untuk berada di pihaknya. Dia juga memujuk orang yang mempunyai pengaruh dalam jabatan di syarikat itu. Namun begitu, dia juga tahu bahawa mereka tidak akan mengikutinya jika dia memberitahu rancangan itu dengan jujur. Maka dia memikirkan satu rancangan. Saya akan mempromosikan satu rancangan perniagaan baru mengikut kehendak Encik CEO. Hal ini bukan untuk mengkhianatinya atau syarikat ini. Hal ini sebenarnya untuk membantu syarikat ini. Jika kita menguruskan tugas ini dengan baik, kita akan mendapat ganjaran besar daripada Presiden. Namun begitu, anda harus merahsiakannya sehingga ia selesai. Orang tertipu berminat dengan apa yang akan memberikan manfaat kepada mereka.
너와 남은 Jadi mereka 나만 아는 terperangkap 일이다. dengan janji kenaikan pangkat dan manfaat 이런 kewangan. 말들로 사람들을 속이는 것입니다. 이 말을 들은 Hal 사람들이 ini 볼 때 seperti 이 이사는 jika anda berusaha 평소에 melemparkan 사장님께 umpan 신임을 kepada 받는 seseorang, 것처럼 walaupun 보였습니다. mereka ragu-ragu pada 또한 회사 mulanya, 내에서 mereka 상당한 akhirnya 권세를 akan 가진 menggigit. 사람이지요. Inilah prinsip yang 이런 serupa dengan 사람이 memancing 이처럼 ikan. 말을 하니 한편으로는 혹시나 하는 의심이 들다가 Seorang pemancing yang mahir melemparkan 넘어가고 umpannya 마는 dengan 것입니다. tepat, 또 meletakkannya 내게 어떤 tepat 큰 pada 유익이 tempat di mana 된다 이 ikan 말이에요. bergerak. 이 일이 Begitulah 성사되면 caranya 그만큼 dia dapat 높은 menarik 직위에 perhatian 올라가고 ikan. 또 어떤 물질의 큰 축복도 받고 이런 미끼들을 던지기 때문에 넘어 또 가게 된다 이 말이에요. 처음에는 미심쩍게 여겼다가도 자꾸 이제 미끼를 던지면 결국 물게 되어 있다 이 말이에요. 그래서 고기 잡을 때도 그랬잖아요. 낚시할 때도 자꾸 미끼밥을 던지는 거예요. 예? 잘하는 사람은 정확하게 던지는 거예요. 낚시를 던진 그 자리에다 정확하게. 고기들이 그런다고 그래요. 그 옆에 이렇게 던져도 안 간대요. 거기는. 던지는 자라면 계속 던지는 거예요. 이제 미끼 먹을 수 있는 것들을 정확하게. 잘하는 사람은 정확하게 그 자리에 던져요. 다른 사람 던진다고 하면 엉뚱한 떨어지지만 그렇게 해서 고기들을 유인하죠. Rancangan yang digunakan oleh Lucifer untuk menipu naga dan malaikat lain adalah sama seperti ini. Dengan menggunakan semua kebijaksanaannya, Lucifer membuat rancangan, membujuk banyak pihak dan memberontak terhadap Tuhan. Namun begitu, bagaimanakah dia dapat mengalahkan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa? Lucifer dikalahkan dengan sempurna dan dihukum di dalam kegelapan yang dalam, bersama-sama dengan yang mengikutinya. Mereka semua dikurung di jurang maut yang merupakan bahagian paling dalam di neraka, di dalam alam rohani. Pemberontakan Lucifer, kekalahannya dan akibatnya dijelaskan dengan baik dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 15. Dinyatakan bagi Hawa, "Hai Raja Babilonia, bintang fajar yang cemerlang, engkau sudah jatuh dari langit. Dahulu engkau mengalahkan bangsa-bangsa, tapi sekarang engkau dicampakkan ke tanah. Engkau bertekad naik ke langit dan menempatkan tatamu di atas bintang-bintang yang tertinggi. Engkau berfikir engkau dapat duduk sebagai raja di atas gunung di utara, tempat dewa-dewa berkumpul. Engkau ingin naik ke puncak awan dan menjadi seperti Yang Maha Kuasa. Tapi sebaliknya engkau telah diturunkan sampai ke bahagian paling bawah di dunia orang mati." Lucifer menjadi sangat angkuh dan tidak mentaati Tuhan. Adakah anda juga tidak taat? Jika ya, anda adalah angkuh. Adam dan Hawa juga tidak taat kerana mereka menjadi angkuh. Mereka hanya digoda oleh ular yang licik yang berkata, jika mereka makan buah yang dilarang, maka mata mereka akan terbuka dan mereka akan menjadi setara dengan Tuhan. Apabila mereka mendengar kata-kata itu, mereka menjadi angkuh. Lalu buah itu kelihatan berbeza daripada sebelumnya. Buah itu kelihatan enak dan diinginkan, jadi mereka berakhir dengan makan buah itu. Akhirnya mereka menuju ke jalan kematian. 그래서 결국 불순종을 낳고 사망의 길로 가게 되었던 것이죠. Sekali lagi ayat itu menyatakan, engkau telah diturunkan sampai ke bahagian paling bawah di dunia orang mati. Bahagian paling bawah di dunia orang mati ialah jurang maut. Alkitab mempunyai catatan mengenai malaikat yang mengikuti Lucifer. 2 Petrus 2 ayat 4 menyatakan, Allah tidak melepaskan malaikat yang berdosa daripada hukuman, tetapi menghumbankan mereka ke neraka dan membelenggu mereka dalam kegelapan untuk dihakimi kelak. Yudas 1 ayat 6 menyatakan, dan para malaikat yang telah melampaui batas kekuasaan yang dikurniakan Allah hingga akan tergamak meninggalkan tempat yang ditetapkan bagi mereka. Allah telah membelenggu mereka dengan rantai yang kekal dan mengurung mereka dalam kegelapan hingga hari penghakiman yang besar itu.
자기 처소를 떠난 천사들을 큰 나루 심판까지. 큰 나루 심판이 뭐예요? 백보자 심판이라 하면 마지막 때 Apakah hari penghakiman yang besar? Ialah penghakiman tata putih besar yang merujuk penghakiman tata putih besar yang akan berlaku pada akhir kerajaan 1000 tahun. Malaikat-malaikat juga mengikuti Lucifer, dikurung di jurang maut yang merupakan tempat paling dalam di neraka. Naga-naga itu juga tidak dapat lari daripada hukuman Tuhan. 영들도 하나님의 징계를 피할 수 없었지요. 이사야 51장 9절에 보면 여호와의 팔이요. 여호와의 팔이요. Yesaya 51 ayat 9 menyatakan, bangunlah, bertindaklah, gunakanlah kekuatan wahai tangan Tuhan. Bertindaklah seperti pada zaman dahulu, pada zaman angkatan purbakala. Bukankah engkau yang mencencang Rahab yang menikah naga itu? Dengan kata lain, naga-naga ini juga jatuh dalam godaan Lucifer dan terus serta dalam pengkhianatan. Tak akhirnya mereka menerima kemurkaan Tuhan. Pada akhirnya mereka juga ditinggalkan. Ayat ini menyatakan bahawa Tuhan menikam naga itu. Mazmur 74 ayat 13 menyatakan, engkau telah membelah laut dengan kekuatanmu. Engkau telah meremukkan kepala ular-ular laut di perairan. Seperti yang dikatakan, naga-naga itu juga dihukum dan dikurung di jurang maut. Dengan ini, pemberontakan Lucifer berakhir seperti ini dan keamanan meliputi seluruh alam rohani sekali lagi. Namun begitu, ketika Tuhan Bapa memulakan pemumpukan manusia dengan sungguh-sungguh, Dia melepaskan Lucifer dan naga-naga itu supaya mereka dapat tinggal di langit kedua. Tuhan melepaskan mereka sekali lagi untuk digunakan dalam pemumpukan manusia. Sudah tentu Dia juga melepaskan sesetengah malaikat dan kerub yang tersingkir dari syurga yang berada di bawah Lucifer dan naga-naga itu. Seperti yang mungkin saya jelaskan dengan lebih terperinci nanti, Tuhan membenarkan dunia roh jahat dengan Lucifer sebagai ketuanya untuk ditubuhkan. Dia memberi mereka peluang untuk mencabar Tuhan dalam pemumpukan manusia. Saya kira betapa hebatnya seseorang atlet. Apalah gunanya jika dia memenangi perlumbaan itu seorang diri? Hanya apabila dia memenangi perlumbaan selepas bersaing dengan pelari lain, barulah hadiah tempat pertama yang bernilai. Jika anda berlari sendirian, anda pasti akan mendapat tempat pertama. Tidak kira betapa buruknya prestasi anda. Apakah gunanya? 무조건 1등하죠. 아무리 못 달려도. 무슨 의미가 있냐 이 말이에요. Tuhan Bapa juga mempunyai rancangan untuk bersaing dengan roh-roh jahat ketika Dia memulakan pemumpukan manusia. Apabila tiba masanya, Dia melepaskan Lucifer dan naga-naga dari jurang maut. Dia juga melepaskan hamba-hamba mereka yang dapat diperintahkan oleh mereka, supaya mereka mempunyai kekuatan untuk mencabar Tuhan. Tidak semua malaikat dan kerub dibebaskan. Mereka sepatutnya dikurung dalam kegelapan untuk selama-lamanya, sehingga hari penghakiman yang besar. Tetapi sesetengah daripada mereka dibebaskan untuk pemumpukan manusia, yakni Tuhan membenarkan Lucifer dan roh-roh jahat mempunyai kekuatan yang mencukupi untuk melawan tentera-tentera Tuhan seperti 4 makhluk hidup, malaikat agung dan tentera malaikat. Kemudian pemumpukan manusia bermula. 인간 경자가 하는데 하나님이 하나님 편에 있는 그 내 생물과 또 하나님에 있는 천사장 또 천사들과 겨룰 수 있는 그만한 할 수 있는 그런 실력으로 만들어 주셨다 이 말이에요. 가지고 인간 경자가 시작하신 것이라 이 말이에요. Sudah tentu Tuhan tidak melepaskan seluruh bilangan malaikat dan kerub yang mengetahui pemberontakan Lucifer. Oleh sebab 1/3 daripada malaikat menyertai pemberontakan itu, bilangannya sangat besar. Antara mereka Tuhan melepaskan hanya bilangan malaikat yang sesuai yang dapat diperintahkan oleh Lucifer semasa tempoh pemumpukan manusia. Jumlah malaikat yang tersingkir dari syurga yang telah dibebaskan hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah malaikat yang tersingkir dari syurga yang dikurung di jurang maut. Jumlah malaikat itu tidak terhitung banyaknya, melebihi konsep 1 bilion atau 100 bilion.
Mengapakah? 100억에 이런 숫자가 Hal ini 우리 demikian 인간은 kerana 엄청 bilangannya 큰것 tidak 같은데, berpenghujung. 영계에 있는 Alam 이런 semesta tiada 이런 것이 penghujung 큰 게 아니에요. dan dunia rohani Tuhan 왜 끝도 juga 없으니까. tiada penghujung. 우주도 끝도 Oleh 없고 itu, walaupun Tuhan 하나님 영계에는 melepaskan 끝이 없기 jumlah 때문에 sebanyak 그런 itu, 숫자 풀어준다고 bilangannya 많은 게 tidak 아니에요. kelihatan banyak. Jika 마지막에 jumlah 인간 keseluruhan 경작에 permukaan manusia 전부 pada akhir zaman 한 adalah sebanyak 8 bilion, 68억의 bukankah lebih banyak diperlukan untuk mengawasi 8 bilion orang itu? Jika anda berfikir sebegitu, malaikat yang keluar dari jurang maut itu sebenarnya sedikit sahaja. Hanya sebilangan kecil kerup yang juga dilepaskan. Oleh itu, kebanyakan malaikat dan kerup yang menyertai pemberontakan masih dikurung di jurang maut. Hanya sebilangan kecil daripada mereka yang dilepaskan dan digunakan sebagai alat untuk melengkapkan pemupukan manusia. Saya katakan sekali lagi bahawa walaupun jumlah malaikat dan kerup yang dilepaskan sangat kecil berbanding dengan jumlah malaikat yang tersinggung dari syurga dan sedang terkurung di jurang maut, jumlah itu sendiri tidak kecil sama sekali. Katakan jumlah keseluruhan malaikat adalah sebanyak 300 bilion. Jumlah malaikat yang menyertai pemberontakan adalah sebanyak 100 bilion. Jika 1/1000 daripada jumlah ini dilepaskan, bilangannya akan menjadi 100 juta malaikat yang dilepaskan. Sebagai konsep nisbah, saya menggunakan angka ini untuk pemahaman anda yang mudah. Tak, angka ini bukanlah angka yang sebenar. Oleh itu, walaupun saya mengatakan jumlah malaikat yang dilepaskan adalah relatif kecil, ia sama sekali bukanlah angka yang kecil. Tuhan ingin mempunyai pertandingan adil dengan Lucifer dalam pemupukan manusia. Jika jumlah roh yang dapat diperintahkan oleh Lucifer adalah sedikit kurang, adakah Lucifer akan tetap berdiam? Tuhan memberikan Lucifer bilangan malaikat yang memuaskan hatinya. Tuhan membenarkan Lucifer membina dunianya sendiri tanpa sebarang kekurangan, supaya dia tidak dapat membantah apa-apa tentangnya lagi. Lucifer mengungkapkan kata-kata angkuh kepada Tuhan Trinity sebelum dia dikurung di jurang maut, dan bahagian ini akan diteruskan dalam khutbah yang seterusnya. Anda mungkin tertanya-tanya apa yang dikatakannya. Tunggu sahaja sehingga khutbah yang seterusnya. 루시퍼가 만군의 하나님 앞에 어떤 교만한 말을 사용했는지를 다음 시간에 말씀해 드리겠다 이 말입니다. Saudara-saudara saya kasih dalam Kristus, Tuhan Bapa sudah tahu terlebih dahulu bahawa Lucifer akan melakukan semua perkara ini. Tuhan Bapa semasa menciptakan dunia rohani sudah tahu dengan siapa Lucifer bersekutu untuk mengkhianati Tuhan dan bila dia melakukannya. Yesus juga tahu terlebih dahulu bahawa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Walau bagaimanapun untuk menguruskan pemupukan manusia dan untuk memperoleh anak-anak sejati, Tuhan juga tahu bahawa semua perkara ini adalah perlu. Namun begitu, hal ini tidak bermaksud bahawa Tuhan menggalakkan Lucifer untuk melakukan semua perkara ini. Tuhan Bapa memberikan kesedaran kepada Lucifer supaya dia tidak memilih kejahatan. Tuhan Bapa sebaliknya memberikan kasih yang lebih besar kepada Lucifer. Namun begitu, Lucifer tidak mengingkirkan keangkuhan, tetapi memilih untuk mengkhianati Tuhan. Tuhan Bapa ialah yang maha mengetahui dan lebih awal melihat segala-galanya. Oleh sebab dia tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan, dia menyempurnakan apa yang dikehendakinya menurut kehendaknya. Tuhan Bapa tahu apa yang akan dilakukan oleh Lucifer, walaupun dia mengasihi Lucifer. Dia tahu bahawa Lucifer akan menentang Tuhan kerana keangkuhan dan bahawa Lucifer akan menjadi ketua roh-roh jahat. Walau bagaimanapun Tuhan Bapa menguruskan pemupukan manusia dengan keadilan yang sempurna melalui roh-roh jahat ini untuk mendapatkan anak-anak yang sejati. Betapa menakjubkan kebijaksanaan Tuhan Bapa dan betapa mendalamnya ketentuannya. Roma 11 ayat 33 menyatakan, alangkah hebatnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Siapakah dapat menjelaskan keputusannya? Siapakah dapat memahami cara dia melakukan sesuatu?
Tidak kira betapa Lucifer menganggap diri yang bijak, kebijaksanaan yang tidak setanding dengan Tuhan Bapa. Oleh itu, saya berharap agar anda semua menghormati Tuhan Bapa yang merupakan asas kebijaksanaan. Amsal 22 ayat 4 menyatakan, orang yang hormat dan takut kepada Tuhan serta merendahkan diri akan mendapat kekayaan, kehormatan dan usia panjang. Sila cuba untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan semua orang lain. Selain itu, takutlah akan Tuhan. Oleh itu, apakah hasilnya untuk anda? Hal ini tidak lain daripada berkat kekayaan, kemuliaan dan kehidupan. Semoga anda menerima berkat yang berlimpah-limpah ketika anda menghormati Tuhan dari lubuk hati anda dan memberikan kemuliaan yang besar kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa.